Saya Cikgu Alwi, mengajar di SMK Impian Mas. So, tujuan saya datang hari ni just untuk sharing lah, perkongsian. Tapi sharing yang saya nak sampaikan pada semua pelajar ni, dianya lebih penting. Lebih penting daripada Lisa Blackpink. Lebih penting daripada Jungkook BTS. Perkongsian saya pada petang ni, kita nak buat nak bagi tahu pada awak semua tentang biar kita buat satu perkara dekat muka bumi ni ada manfaat. Kalau kita kenal orang tu, biar orang tu kenal kita. Itu lebih better. Betul tak? Jadi macam saya sebut nama-nama tadi tu, nampaknya awak memang peminat K-pop. Tegar. Tak minat. Okey, tak kisahlah. Itu nombor 2. Okey, yang penting petang ni saya nak sharekan tentang bila mana kehidupan kita, apa tujuan kita kat muka bumi ni, apa sebab kita hadir kat muka bumi ni, siapa yang hantar kita duduk kat muka bumi ni dengan siapa. Itu perkongsian untuk saya sharekan pada petang ni. Jadi, saya minta kerjasama pelajar sekejap je. Saya tak ambil masa yang lama. Awak pun nak exam. Dalam 15 minit, 20 minit je. Tenang-tenang je, dengar je saya cakap. Jangan buat apa-apa kesimpulan, dengar je. Boleh tak? Okey, boleh, diam. Okey, terima kasih. Jadi, apa yang saya nak kongsikan kat sini, first kali, jadi saya tadi dah tanyakan tentang nama-nama artis tu kan. Awak kenal dia tapi dia tak kenal awak. Tapi sebenarnya, tujuan kita ada kat muka bumi ni, kita lahir kat muka bumi ni, kita sampai dekat muka bumi ni semuanya ada sebab dia. Yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan manusia dan juga jin kecuali untuk beribadah pada aku. Jadi itu maksudnya yang pertama sekali kita tahu Allah jadikan kita kat muka bumi ni, dan Allah sebut dalam ayat itu Allah jadikan manusia dan juga jin. Selain daripada jin, Allah cipta makhluk apa lagi? Malaikat. Ini maksudnya makhluk yang Allah beri ganjaran, tak termasuk binatang. Maksudnya Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, dan Allah ciptakan manusia. Tapi di antara 3 makhluk yang Allah ciptakan ni, siapa yang Allah bagikan dia ganjaran penuh, special? Manusia. Okey? Jadi kenapa manusia? Sebab manusia itu adalah khalifah Allah di muka bumi ni. Jadi bila mana dia khalifah Allah di muka bumi ni, dia diberikan tanggungjawab yang berat dekat muka bumi ni. Berbanding dengan makhluk yang lain seperti jin dan juga malaikat. Kalau malaikat dia memang taat. Tapi dalam ayat Quran yang saya sebut tadi itu, dia ciptakan jin dan manusia. Iaitu 2 makhluk ni yang akan Allah pertanggungjawabkan. Kita manusia duduk di alam nyata ni, dan kita tak nampak jin. Jin kat mana duduk dia? Alam gaib, tak nampak. Lepas tu ada gaib lagi daripada jin, iaitu para malaikat. Manusia tak nampak jin, jin tak nampak malaikat. Malaikat nampak jin, jin nampak manusia. Jadi itu special, kita tak nampak semua sekali. Jadi Allah tutup mata kita. Itu pertama sekali yang perlu awak ketahui tentang perkara ni. Jadi tujuan kita kat muka bumi ni, first tadi saya dah sebut, melainkan untuk kita buat perkara, iaitu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah ni banyak. Bukan cerita solat, puasa, itu semua awak dah tahu. Tapi sebenarnya ibadah ni pun merangkumi semua sekali. Cara kita berfikir, cara kita bercakap, cara kita melihat. Bila kita melihat ataupun berfikir perkara-perkara yang baik, itu akan menjadi satu ibadah. Jadi, bila mana, macam tadi saya cakap, bila awak kenal orang tu, orang tak kenal awak adalah satu rugi. Tapi bila mana kita cuba mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata apa? Sekali kau dekat pada aku, 10 kali aku akan dekat pada engkau. Jika kau dekat dengan aku secara berjalan, aku akan dekat dengan kau secara berlari. Itu perumpamaan lah. Bukanlah masuk berlari macam tu. Itu perumpamaan. Okey, jadi kena faham kod teks tersebut. Okey? Jadi, perkara ni awak perlu pegang dahulu. Jadi, bila mana kita tahu bahawa kita dijadikan kat muka bumi ni untuk beribadah, bukan buat benda lain. Itu sahaja. Tapi ibadah tu bukanlah maksudnya
yang saya cakap tadi itulah, bukan solat, puasa, zakat, haji itu je, bukan. Semua sekali. Duduk dalam surau macam gini, dengar perkara-perkara manfaat juga adalah ibadah. Kita berfikir, fikir yang positif juga adalah ibadah. Tetapi tak semua ibadah kita ni boleh diterima oleh Allah SWT. Ada syarat-syarat dia. Salah satu syarat yang paling penting sekali ialah kita mesti buat ibadah tu yang mana kita ni adalah orang Islam, orang yang beriman. Apa tanda-tanda orang itu berislam? Orang itu Islam. Dia mesti mengucap. Okey, jadi semua tahu mengucap 2 kalimah syahadat. Okey, sekarang ikut saya. Angkat tangan, tunjuk satu jari. Ikut. Jangan sombong, jangan malu. Nak mengucap ni, kita nak bersaksi dengan Allah Ta'ala ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah. Jadi itu sempurna sebagai kita seorang Muslim. Bila kita dah declare diri kita sebagai seorang Muslim, bahawa Allah itu Tuhan, kita ini hamba. Jadi kita perlu berperwatakan seperti hamba di muka bumi ini. Kita ada master kita ada tuan kita. Yang mana bila kita ada master, kita ada tuan, kita kena buat report pada Allah SWT dengan memperakui ataupun memperbaharui syahadah kita setiap hari. Siapa tahu berapa kali syahadah kita perbaharui setiap hari? Cepat. 1, 2, dalam ni ada RM10. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa cakap 9 tadi? Ya, betul. Ni ambil duit ni. RM10 dah jadi RM5. Okey. Cepat ambil. Ambil lah. Tak nak saya bagi je ni. Siapa ni? Ada lagi. Tapi nantilah lain kali. Next time. Okey. Tapi sebelum tu saya nak tanya. Macam mana awak dapat 9? Kira apa tu? Okey, baik. Okey, simple je. Betul lah tu. Kalau awak dah kira macam tu, betul. Maksudnya, okey, terima kasih. Subuh 1 kali, Zuhur 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isyak 2 kali. Iaitu minima sekurang-kurangnya. Kita kena report pada Allah SWT bahawa aku ni masih hamba engkau, ya Allah. Engkau lah Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Dan aku beriman dengan Muhammad bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Pegang tu kuat-kuat. Jangan sekali-kali lepas. Sebab tu bila kita berfikir, fikir pun kena letak Allah dulu di hadapan. Jangan kita fikirkan benda yang lain. Jadi, otak kita ni akan jadi sehat bila mana kita memperbesarkan Allah SWT. Macam saya cakap tadi, bila awak suka kepada seseorang artis, awak agung-agungkan dia, dekat baju ada muka dia, dekat tuala pun ada muka dia, buka almari pun ada muka dia. Itu tanda mengidolakan, mengagungkan. Tapi itu tidak mendatangkan manfaat. Salah ke nak dengar BTS? Salah ke nak dengar? Tak salah. Dengar je. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi jangan letak di dalam hati. Jadi hati kita ni tempat yang suci untuk Allah SWT, untuk kita ingati. Jadi bila mana hati kita ni terleka, fikiran kita ni terleka, jauh daripada ingat pada Allah SWT, maka disitulah terbuka ruang-ruang untuk iblis dan syaitan mengganggu. Itulah yang dinamakan sebagai makhluk daripada kalangan jin. Faham tak? Jadi tadi kita dah faham bahawa Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin dan Allah ciptakan manusia. Dan kita paling special, disebut sebagai khalifah. Allah izinkan kita mentadbir muka bumi ni. Jadi kita di antara makhluk-makhluk yang lain, kita adalah makhluk yang special. Tetapi jangan lupa,
Bila mana kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada Tuhan kita, kita tak repot pada Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya 9 kali, maka Allah akan jauh juga daripada kita. Allah berikan kita nanti kesusahan. Macam orang bercinta. Oh, tak pernah bercinta, broken selalu kan. Orang bercinta, setiap masa dia nak report. You kat mana? I kat sini. Suka, galak. Dengar dulu. Ini mana yang suka-suka ni semua mesti ada experience. Tapi sayang, experience itu adalah experience yang tak berguna. Tukar daripada cintakan pada makhluk ni. Sibuk sangat pasal jodoh. Sedangkan sebab tu saya cakap, bila kita dah berikrar dengan Allah Ta'ala tu Tuhan kita, kita dah yakin bahawa Allah yang memberi rezeki pada kita dan Allah tu dah janjikan ajal, maut, jodoh dan rezeki kita ketika kita di dalam kandungan lagi. Yakin tak tu? Yakin, so tak payah kecoh-kecoh diri cari jodoh, tak payah simpan crush-crush bagai. Tu semua tolak tepi. Faham tak? So, bila mana awak ada benda macam itu, awak rosakkan fikiran awak, maka ada ruang untuk jin akan ganggu awak. Syaitan. Yang dinamakan syaitan, iblis tu adalah daripada bangsa jin. Faham tak? Bangsa jin ni, apa janji iblis pada Allah terhadap Adam selepas dia dikeluarkan daripada syurga? Merosakkan hamba Allah. Menyesatkan hamba Allah. Ya Allah, selepas kau campakkan aku keluar daripada syurga ni, maka aku berjanji, aku akan sesatkan seluruh anak Adam, kecuali hamba engkau yang seorang ni je. Siapa? Bukan. Dalam ayat Al-Quran tu disebut, illa ibadikal mukhlisin. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Hari ni tanya diri kita, pergi sekolah ikhlas ke tak ikhlas? Adakah sebab pergi sekolah hari ni aku nak tengok crush aku? Maka tak ikhlas. Bila tak ikhlas, terbuka ruang untuk iblis mengganggu anak Adam tersebut. Jadi tukar, boleh tukar tak? Jadi tukar niat tu. Okey, tukar niat tu supaya tidak ada ruang untuk iblis dan syaitan mengganggu kita. Faham tak? Jadi awak kena tahu diri awak ni macam mana, kena tahu makhluk lain tu macam mana. Okey, yang seterusnya, apa yang saya nak sampaikan ialah tentang alam. Alam manusia. Kita ni semua, saya nampak awak, awak nampak saya. Alam jin, dia gaib, tidak nampak. Biasa kadang-kadang pasal selalu sangat tengok cerita munafik 1, munafik 2, sihir 1 rasuk ke apa, macam-macam cerita tu semua. Benda tu jadi dalam buah fikiran awak. Cerita tu bukan tak bagus, tetapi cara kita mentafsir cerita tersebut, kita dah mula terbayang-bayang. Jadi sebenarnya apabila awak fikirkan perkara tersebut, dia akan jadi satu memori dalam kepala kita. Sebab itu di tanah Melayu, dekat orang Malaysia ni, awak akan jumpa macam orang sebut hantu, langsui, pontianak, pocong, segala macam jenis nama. Tapi kalau awak pergi dekat Amerika Syarikat, awak jumpa tak nama tu? Awak hanya akan jumpa vampire, werewolf. Betul tak? Jadi Allah sebut tak? Allah ciptakan tak? Apa benda yang saya cakap tadi itu? Tidak. Dia akan keluar ikut kepercayaan awak. Jadi tadi dah berikrar dengan Allah Ta'ala. Jadi bila kita berikrar bahawa Allah itu Tuhan, rasa takut kita ni bukan pada makhluk, tapi hanya pada Tuhan. Jadi kita tak kenal Tuhan, belajarlah. Belajar bersungguh-sungguh tentang untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala tu. Bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa rindu. Kita akan suka makhluk-makhluk yang nak mengkacau ni semua tak akan dapat menembusi. Itulah namanya hamba Allah yang ikhlas. Faham tak? Jadi belajar diri kita ni untuk jadi manusia yang ikhlas. Tapi ikhlas ni saya tak boleh cakap macam mana ikhlas. Saya ikhlas ni, duit ni ambil lah, ikhlas. Itu ikhlas di mulut, hati kita tak tahu. Sebab tu kata Imam Ghazali, ikhlas itu ibarat seekor semut hitam di atas batu hitam di dalam sebuah bilik yang gelap. Nampak?
Okey, so tak nampak ikhlas tu. Jadi urusan awak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenal diri kita ni, yang mana Allah jadikan kita khalifah di muka bumi ni, ada tujuan, ada matlamat. Bukannya untuk kita rasa jadi manusia yang takut kepada makhluk-makhluk yang lain. Tak ada. Sebab apa? Sebab ikan duduknya kat mana? Dalam air, laut ataupun sungai. Kalau dia keluar, pergi ke darat, berapa lama dia boleh tahan? Tak lama. Maksudnya dia apabila bertukar alam, maka dia akan mati. Begitu juga dengan makhluk Allah yang lain. Contohnya jin. Jin kalau masuk ke alam kita, zahirkan dia punya zat dia, sifat dia, dia juga tidak akan lama. Jadi apa yang kita nak risaukan? Buang perasaan takut kepada makhluk. Sebab tadi dah janji. Kita pun selalu baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai pelindung. Mintalah pertolongan, perlindungan daripada Allah. Simple. Yang jadikan benda ni berat sebab apa? Kepala kita. Fikiran kita. Sebab tu saya sebut tadi, ibadah yang saya nak kupas hari ni adalah perkara berkaitan dengan fikiran. Jadi fikir yang positif, fikir yang baik-baik, berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tiada lagi sebarang makhluk-makhluk itu yang akan menakutkan kita dan sebagainya. Seandainya dinampakkan juga, mungkin Allah nak uji kita. Jangan takut, dia adalah makhluk Allah. Sebab kita dah janji tadi. Dah janji bahawa Allah tu Tuhan kita. Allah itu pelindung kita. Sebab apa kita tengok dalam cerita, tengok cerita Annabelle ke, cerita apa ke, kan? Awak tengok hantu USA, hantu budak kecil je. Lepas tu cekik. Mana ada, dia tak ada cekik. Dia tidak akan cekik. Tapi sebab kita selalu tengok cerita tu, dia duduk belakang, dia apa semua. Macam-macam. Jadi, singkirkan. Sebab tu saya cakap, bila kita dah bersyahadah, kita dah nafikan semua yang lain. Maksudnya kita dah nafikan makhluk-makhluk yang lain itu adalah makhluk yang lemah. Hidup kita hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betulkan fikiran kita, harmonikan kehidupan kita, jangan diselubungi dengan misteri Nusantara ni. Faham tak? Okey, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kuatkan jiwa. Awak pun nak exam, jadi bila nak exam tu minta pada siapa? Minta juga pada Allah. Jadi perkara ni perlu dipelajari, diulang-ulang supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Allah akan berikan kita kefahaman demi kefahaman untuk mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu? Hujan hujan rahmatlah mudah-mudahan. Oh kasut. Tak apa, nanti ada tolong kawan-kawan tu. Okey, baik. Saya sambung sikit lagi. Okey. Awak pernah tak dengar perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim? Apa maksud dia? Ni tak ada hadiah. Sebab dah tak ada duit kecil. Apa maksud dia? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya upaya Allah dan kekuatan Allah. Lagi saya minta ni tak lama. Jadi tumpukan sekejap je. Lepas tu nanti awak dah boleh prepare untuk awak punya exam. Okey, tadi saya ulang, lagi sekali saya sebut tentang kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey? Jadi kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ni, bila kita baca, bukan kita baca benda tu je, bukan. Tapi baca dan hayati dalam diri kita bahawa kita ni adalah hamba Allah yang lemah, tak ada satu daya pun. Faham tak? Dan tak ada satu kekuatan pun kecuali daya upaya dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pegang benda tu kuat-kuat. Bila baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, bukan setakat baca je. Faham? Sama juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Kita baca ayat-ayat Al-Quran tersebut adalah untuk kita ambil tabaruk ataupun berkat daripada ayat tersebut.
supaya kita dapat perlindungan daripada Allah, seperti mana yang Rasulullah banyak sebut dalam hadis-hadis tentang bacaan surah Fatihah, baca surah 3 kul huwallahu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan ayat kursi. Amalkan itu saja, simple. Lepas tu positifkan kepala kita, fikirkan kehidupan kita ni hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak akan keseorangan walaupun kita duduk seorang. Tapi bila mana hati dan kepala kita ni sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan teman kita, Allah akan jaga kita. Jadi itulah yang saya nak sharekan pada semua pelajar. Jadi hari-hari perbaiki syahadah tu. Hari-hari declare dengan Allah Ta'ala bahawa aku adalah hamba-Mu ya Allah. Tak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Kau sahaja ya Allah. Faham tak? Okey, jadi amalkan benda tu. Simple aja. Bukannya perlu nak baca banyak-banyak, tak ada. Yakin, kita nak wujudkan yakin bahawa kita ni adalah hamba Allah. Allah itu penolong kita. Allah itulah yang akan melindungi kita. Jangan biarkan hati kita ni tercicir jauh. Tercicir jauh sebab apa? Macam-macam persekitaran kita. Mungkin hari ni boleh dengar okey, balik, dah buka lagu, dah dengar sini, dah scroll TikTok, dah sejam tak perasan scroll. Jadi di situlah mula berlakunya hayalan demi hayalan dalam kepala kita. Jadi balik, pulangkanlah diri kita, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang last kali ikut saya cakap ni, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pegang ni kuat-kuat bahawa kita ni hamba Allah, kita khalifah. Allah lebihkan kita daripada makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita tidak perlu takut kepada makhluk-makhluk yang lain. Buangkan semua benda-benda negatif, segala macam. Kita kena terus move on, maju ke depan. Faham tak? Okey, jadi itu sahaja perkongsian saya pada petang ni. Mudah-mudahan dapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan anda semua pelajar yang cemerlang, menjadikan semua anda pelajar yang dapat berfikir dengan fikiran yang positif. Tidak ada lagi perkara-perkara yang mengarut dalam kepala kita. Mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa ma anta 'alaiha khairul warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa amwalana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyazika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibagin wa zihasadin min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa aqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibati nadamati fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.